حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Syariah A akan membentangkan tajuk mengimarahkan masjid bagi subjek ayat Al-Ahkam. Bagi tajuk ini, kami akan menerangkan terjemahan dan tafsir bagi surah At-Taubah ayat 17 dan 18 dan hukum-hukumnya. Saya, Maldiah binti Muhammad Azli, nombor matriks 065133 akan membaca surah At-Taubah ayat 17 dan 18 serta terjemahannya. Seterusnya, saya akan membaca surah At-Taubah ayat 17 serta terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akana lil musyrikina an ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. أولئك هبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون صدق الله العظيم. Terjemahannya, tidaklah layak orang-orang kafir musyrik itu memakmurkan dan menghidupkan masjid-masjid Allah sedangkan mereka menjadi saksi mengakui akan kekufuran diri mereka sendiri. Mereka itu ialah orang-orang yang rosak, binasa amal-amalnya dan mereka kekal di dalam neraka. Seterusnya, saya akan membaca surah At-Taubah ayat 18 serta terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yaghsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Terjemahannya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta tetap melaksanakan solat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan termasuk orang yang mendapat petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhanina binti Abdul Rahim, nombor matrik 065071 akan menerangkan penerangan seterusnya iaitu mengenai tafsir ayat 17 dan tafsir ayat 18. Tafsir ayat 17 yang membawa maksud Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahawa tidak pantas orang-orang musyrikin itu memakmurkan masjid-masjid Allah yang telah dibangun atas namanya dan tempat hanya untuk beribadah kepadanya sebagai Tuhan yang Maha Esa yang tiada sekutu baginya. Sementara Qurra yang membaca yang membawa maksud ayat masjid berbentuk jamak dalam ayat ini dengan kata masjid yang berbentuk tunggal, sehingga dapat diertikan bahawa yang dimaksud dengan kata masjid itu ialah Masjidil Haram yang merupakan masjid pertama dan yang termulia di atas bumi Allah ini yang telah dibangun oleh kekasih Tuhan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tafsir ayat 18. Orang-orang musyrikin yang mengakui dan menyatakan dengan secara sedar bahawa mereka syirik dan kufur, maka segala amal kebaikan mereka akan menjadi sia-sia. Bahkan nerakalah akan menjadi tempat mereka di hari akhirat. Tidaklah patut dan bukanlah tugas mereka untuk memakmurkan masjid-masjid Allah SWT. Akan tetapi tugas dan kewajipan itu adalah kewajipan orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat. Mendirikan solat yang merupakan rukun Islam yang utama, menunaikan zakat yang merupakan kewajipan sosial yang terafdal dan yang bersikap berani kerana mereka bertakwa serta tidak takut kepada sesiapa pun selain daripada Allah SWT. Golongan ini ialah yang diharapkan termasuk dalam golongan yang mendapat petunjuk untuk memakmurkan masjid-masjidnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Amani binti Ahmad Dani Syarbini, nombor matriks 061952. Saya akan menerangkan tentang sebab-sebab turunnya surah At-Taubah ayat 17 hingga 18. Sebab yang pertama ialah kisah ketika Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang menjadi tawanan Perang Badar
Dalam suatu riwayat, ada dinyatakan bahawa ketika menjadi tawanan peperangan Badar, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, iaitu bapa saudara Rasulullah SAW berkata, "Sekiranya kalian termasuk orang-orang yang dahulu memeluk Islam, berhijrah dan berjihad, maka sebenarnya kami termasuk orang-orang yang memakmurkan Masjidil Haram, memberi minum kepada orang-orang yang menunaikan haji dan membebaskan orang-orang dari penderitaannya." Peristiwa ini menyebabkan turunnya ayat 17 hingga 18 yang menjelaskan bahawa kaum musyrikin yang memakmurkan masjid tidak sama dengan orang-orang yang beriman dan berjihad di jalan Allah. Amalan baik yang dilakukan kaum muslimin mendapat ganjaran pahala di sisi Allah, manakala kaum musyrikin sama sekali tidak ada erti. Seterusnya sebab kedua, iaitu kisah Nu'man bin Bashir dan beberapa orang sahabat yang duduk bersebelahan dengan mimbar Rasulullah SAW. Dalam riwayat lain ada dikemukakan bahawa pada suatu hari Nu'man bin Bashir dengan beberapa orang sahabat duduk bersebelahan dengan mimbar Nabi Muhammad SAW. Di antara mereka ada yang berkata, "Aku tidak akan mempedulikan amal soleh yang lain setelah Islam tersebar dengan pembukaan kota Mekah, kecuali memberi minum kepada jemaah haji." Yang lain pula berkata, "Aku hanya akan berjihad di jalan Allah, dan perbuatan itu lebih baik daripada apa yang kalian lakukan." Kemudian berkata yang lain pula, "Aku hanya akan memakmurkan Masjidil Haram." Lalu Umar bin Al-Khattab menangkis mereka dan berkata, "Janganlah kalian bercakap dengan kuat di sisi mimbar Rasulullah SAW. Setelah selesai solat Jumaat nanti, aku akan bertemu Rasulullah SAW dan meminta fatwa tentang apa yang kalian perselisihkan tadi." Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat tersebut sebagai ketegasan tentang orang yang mengkhususkan kepada sesuatu amal soleh tidak sama dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta berjihad di jalannya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berjanji tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang berbuat zalim. Seterusnya, kami akan menerangkan hukum-hukum yang terdapat di dalam surah At-Taubah ayat 17 dan 18. Saya akan memulakan hukum pertama yang terdapat di dalam surah At-Taubah, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan mengimarahkan atau menghidupkan masjid pada ayat mulia di atas. Sebilangan ulama mengatakan bahawa menghidupkan masjid adalah membangun, membina dan memulihkan apa yang musnah dan dikatakan sebagai binaan panca indera. Sebahagian mereka berkata imarah masjid adalah membangunkan atau menghidupkan dengan solat dan ibadat dan segala jenis perkara yang berkaitan. Abu Bakar Al-Jassas berkata, dan membina masjid mempunyai dua makna, iaitu yang pertama salah satunya ialah mengunjunginya dan tinggal di dalamnya, yang kedua membangun dan memperbaharui apa yang telah digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurudiana binti Syabri, nombor matrik 062429. Seterusnya saya akan membentangkan bagi hukum yang kedua, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan masjid dalam ayat suci tersebut. Sebagian ulama berkata yang dimaksudkan dengannya ialah Masjidil Haram kerana ilmunya tunggal, sempurna dan paling baik, dan ia adalah kiblat semua masjid-masjid. Dan sebab penurunan yang menyokong kata-kata ini ialah yang diriwayatkan dari Ikrimah. Sebahagian lain pula berkata apa yang dimaksudkan olehnya ialah semua masjid kerana ia adalah jamak yang disandarkan, maka digabungkan padanya Masjidil Haram pada mulanya dimasukkan ke dalamnya, dan dizahirkan ayat Al-Quran itu dengan menyatakan peraturan umum yang mana tidak sesuai bagi orang-orang musyrik untuk membina masjid Allah dengan semua jenis seni bina kerana ia bercanggah dengan kekufuran. Seperti mana tidak wajar bagi mereka memasuki tempat-tempat yang suci sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah. Nama saya Nur Alia Izzati binti Januri, nombor matrik 065250. Seterusnya saya akan sambung mengenai hukum yang ketiga, iaitu adakah dibenarkan menggunakan orang kafir dalam membina masjid. Di sini ada dua pendapat.
Pendapat yang pertama iaitu sebahagian ulama mengatakan bahawa tidak dibenarkan bagi seorang Muslim untuk menggunakan orang kafir dalam membina masjid. Hal ini kerana ia adalah seni bina yang fizikal dan Allah SWT juga telah melarang untuk menggunakan orang-orang musyrik dalam membina rumah-rumah Allah SWT. Allah SWT juga telah menegaskan perkara ini di dalam ayat yang ke-17 surah At-Taubah. Manakala pendapat yang kedua iaitu pendapat ini merupakan pendapat majoriti ahli fuqaha yang mengatakan ia boleh menggunakannya. Dibolehkan bagi Muslim untuk menggunakan orang kafir dalam membina masjid. Hal ini kerana apa yang dilarang daripadanya hanyalah penguasaan ke atasnya, iaitu penguasaan ke atas masjid. Itu. Dan kebiasaan dalam menguruskan urusannya seperti penjaga masjid atau pentadbir wakaf yang kafir. Adapun penggunaan orang kafir dalam pekerjaan yang tidak ada celanya seperti mengukir batu, membina dan bertukang, ia tidak termasuk di dalam larangannya. Seterusnya adalah kesimpulan daripada tajuk kami iaitu imarah masjid. Yang pertama, segala amal kebajikan yang dilakukan oleh orang yang bukan Islam tidak akan mendapat pahala dan juga ganjaran daripada Allah SWT. Selain itu, umat Islam juga telah dituntut untuk memakmurkan masjid dengan cara melakukan perkara-perkara dan juga amalan-amalan yang mendatangkan faedah kepada diri kita seperti solat berjemaah, berzikir dan mengadakan majlis ilmu. Seterusnya, memakmurkan masjid perlu dilakukan oleh mereka yang beriman kepada Allah SWT dan umat Islam telah diajar supaya ikhlas dalam melakukan sesuatu perkara atau amalan dari tindak tanduknya. Oleh itu, kita mestilah melakukan sesuatu perkara itu dengan hati yang ikhlas. Akhir sekali, bagi membentuk jiwa Muslim yang sejati, sembahyang berjemaah di masjid merupakan salah satu cara yang terbaik ke arah itu. Di samping ia akan mendapat pahalanya berlipat ganda dan juga dapat melahirkan satu masyarakat yang teguh. Contohnya dari segi ikatan perpaduan dan juga dapat membentuk masyarakat yang maju dari segi ekonomi, politik dan sosial. Baiklah, itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.